Makna kita kena bega kod lain. Okey, tak ada suara. Sekejap kita bimbing. Betul lagi mikrofon ni. Okey. Okey, Assalamualaikum. Niatun Usman juga Noria Hassan. Alhamdulillah dah ada suara. Okey, syukur Alhamdulillah. Bermakna mikrofon yang Umi beli ni sebenarnya tak cantik untuk dipakai untuk sembang petang. Suara tak dengar lagi Mi. Aduh, hai. Ada masalah ya. Okey, dah ada. Okey, syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mencuba sebaik mungkin dengan suara apa yang ada. Kita mencuba, okey. Sebab itu kalau boleh bagi respon supaya kita tahu bahawa suaranya tak jelas, suara tak dengar, okey. Kerana kita mencuba nak memberi yang terbaik kalau mampu. Assalamualaikum. Okey, Umiku sayang. Okey, terima kasih banyak Izu. Terima kasih turut serta, okey. Harap suaranya jelas ataupun clear. Terima kasih. Juri suaranya clear kata. Hari ini kita nak bercakap ataupun kita nak berkongsi. Kita masih lagi dalam kitab di bawah tajuk apa yang kita katakan kematian dan sakratul maut. Okey, kita sudah sampai ke butiran ke-15. Butiran ke-15, kematian adalah satu musibah. Okey, namun lalai darinya termasuk musibah yang lebih besar. Maknanya kita kata kematian itu satu musibah, tapi kalau tidak bersedia akan menjadi musibah yang lebih besar. Ini maksud tajuk. Waalaikumsalam semua kepada yang insya-Allah Kuala Terengganu clear. Okey, syukur Alhamdulillah jelas. Inilah hadiah dari Allah. Mudah-mudahan Allah terus kekalkan sampai kita selesai untuk petang ini insya-Allah. Dan kalau boleh untuk petang-petang seterusnya insya-Allah. Ke Jura, Salina, Kak Nuriah, Kak Nurizan. Okey. Dan juga yang lain-lain insya-Allah. Apa yang kita maksudkan, kematian itu menakutkan. Semua orang takut mati. Okey, kekuatannya. Semua orang takut mati, ada sebab takut kerana banyak dosa, ada sebab takut kerana sudah banyak beribadah tapi bimbang sama ada Allah terima atau tidak, ataupun orang yang memang kita kata takut untuk mati kerana kita tak begitu jelas sama ada kita sudah cukup bekal ataupun tidak. Okey. Maka dengan sebab itu kita sekali lagi Nenek Aina Batrisha. Oh Allah, hebat nama. Okey, line clear. Terima kasih Nenek Aina. Mudah-mudahan kekuatan-kekuatan ini akan menjadi kita lebih bersemangat untuk terus menambah ilmu. Okey, kita kata kematian itu menakutkan. Okey. Bahayanya besar. Apa sebab bahayanya besar? Kita ada mati sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kita harus berusaha sekuat mungkin. Pertama kita katakan bahawa kematian itu menakutkan. Kematian yang paling menakutkan ialah kematian kita ke su'ul khatimah. Kematian yang buruk. Okay? Kita nak memburu kematian yang mulia. Kematian husnul khatimah. Maka kita kata namun manusia sering lalai darinya. Kenapa kita katakan bahayanya besar? Kita minta maaf banyak. Tersedak pula dah. Okey. Jadi kita masih lagi. Okey, terima kasih. Ada Bainun, ada Zairin. Waalaikumsalam semua. Maka kita katakan kematian itu kita kata menakutkan. Okey, sangat menakutkan kerana bahayanya sangat besar.
Bahaya yang paling besar bila kita terjebak untuk masuk ke neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terselamat dengan adanya syafaat junjungan besar. Oleh sebab itu, orang yang mendapat syafaat ialah yang mati dalam keadaan beriman. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kematian yang kita kata kematian yang diredai Allah. Kematian yang akhirnya disebut sebagai mati syahid. Okey. Oleh kerana kita kata dia bahaya ataupun bahayanya besar, tapi ramai orang atau ramai manusia yang tidak bersedia untuknya lantaran apa? Lantaran jarang sekali memikirkan dan mengingatkannya. Kita jarang ingat mati, kita ingat nak hidup je. Buka mata ingat nak hidup. Okey? Maka hari ini kan memesan pada semua anak sembang petang, di samping setiap hari fikirkan hidup, juga setiap hari kita kena fikirkan mati. Yang sakit mati, yang sihat mati, yang makan mati, yang tak makan mati. Bermakna sekali lagi, Waalaikumsalam, Sanisah, okey, Salmiah, okey, dekat-dekat nama tu. Maka kita nak bangun balik. Terima kasih kerana sudi bersama petang ini. Kekuatan yang nak dibangun dan juga kepada yang lain-lain yang tak sempat salamnya dijawab. Roziah, Nani dan sebagainya. Okey. Maka kita kata kenapa kita jarang ingat. Itu yang susahnya. Mengapa walaupun kematian ini satu yang sangat-sangat menakutkan, tapi kita jarang ingat. Okey, sebab itu kita kata kalau kita dapat penyakit wabak saja, Nabi kata larilah kamu sebagaimana kamu lari dari dikejar harimau ataupun dikejar singa. Tapi kematian lebih besar daripada wabak. Kematian lebih sulit daripada wabak. Kematian lebih bahaya daripada wabak. Tetapi sayangnya kita tidak begitu takut. Apa sebab tak begitu takut? Disebabkan tidak begitu takut, maka kita kurang bersedia. Kurang menyediakan bekalan-bekalan untuk dijemput Allah. Sebab itu, apa sebab? Sebab kita jarang memikirkan kematian. Orang tua pun tak nak fikir kematian. Ini yang kita kata orang tua yang paling sulit nanti. Sebab dia tidak memikirkan kematian sangat dekat. Tetapi sebenarnya kematian ada pada setiap umur. Okey, sebab itu COVID-19 yang hampir 13 juta. Ataupun kita katakan jumlah yang sangat besar kematian. Okey. Maka sekali lagi mari kita sama-sama selalulah memikirkan kematian. Dan selalulah kita kata mengingatinya supaya kita tidak leka, tidak tidak cuai untuk menyediakan bekal. Sebab hari-hari kita fikir kita nak makan apa. Itu bekal harian, ada bekal mingguan, ada bekal bulanan. Okay, setiap bulan kita beli lauk banyak ni, beli ikan banyak ni, beli borak beras banyak ni, beli tepung banyak ni. Tetapi setiap bulan juga kita mesti fikirkan banyak mana bekal akhirat yang aku kumpulkan untuk bulan ini. Banyak mana bekal akhirat yang aku kumpulkan minggu ini. Banyak mana bekal akhirat yang aku cari untuk hari ini. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Waalaikumsalam. Aisyah, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan tenteram. Kemudian siapa yang mengingat dengan hati, siapa yang mengingat kematian dengan hati yang kosong, atau bahkan dengan hati yang sibuk dengan syahwat dunia, maka tidak ada faedah mengingat kematian dalam hatinya itu. Maknanya kita kata ingat tu bukan ingat kosong-kosong. Bukan ingat saja-saja. Kita ingat kematian itu kerana apa? Kita harus bersedia. Kalau ingat saja-saja tidak membuat kita bersedia, tidak menggerakkan kita untuk memungut bekal, bermakna ingatan itu adalah adalah ingatan kosong. Ingatan yang tidak memberi apa-apa perasaan. Okay? Oleh sebab itu kita kata hatinya, okay, cara-cara. Maka kalau ingat pakai kepala tapi hatinya tidak terfikir apa pasal mati, tidak bahagia ataupun tidak tersentuh tentang kematian, maka usahanya tidak akan terjadi. Usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencari bekal kematian itu tidak terjadi. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mencari bekal yang namanya bekal dunia. Bermakna kalau kita mengingat tapi tidak ada dorongan, tidak ada motivasi, tidak ada langkah, tidak ada usaha untuk kita mengusahakan bekal-bekal kematian, maka ingatan itu adalah kosong. Okey?
seorang hamba yang mengosongkan hatinya dari semua hal, kecuali dari mengingat kematian saja yang ada di hadapannya. Maknanya orang yang benar-benar ingat mati, dia paling banyak mengingat mati daripada mengingat yang lain-lain di dunia ini. Apa saja nak dibuat, dia ingat mati. Apa saja nak makan, dia ingat mati. Apa saja dia usahakan, dia ingat mati. Apa yang dia nak cakap, dia ingat mati. Artinya, kalau bercakap ingat mati, kita tak cakap yang lara. Kalau kita bekerja ingat mati, kita tak bengkang-bengkok. Kalau kita berjual beli ingat mati, kita tidak akan kedekut. Kalau kita kata bersedekah ingat mati, kita tidak akan riak. Maka ingat mati bukan makna jangan kerja. Okay, terima kasih Rohani. Artinya kita mendidik diri supaya setiap yang kita buat itu menjadikan kita ingat balik kepada Allah dan kita melakukannya secara yang terbaik. Sembang petang tentang ini petang terakhir, kita tak tahu. Ini minggu terakhir, kita tak tahu. Ini bulan terakhir, kita tak tahu. Oleh sebab itu kita nak buat yang terbaik. Waalaikumsalam Rafi'ah Ismayadi. Okey, terima kasih kerana turut serta. Maka kita katakan orang yang orang yang mengingat mati tapi tidak mengingat dengan hati, tidak dituruti dengan usaha, tidak diikuti dengan ikhtiar untuk mencari bekal, samalah seperti seorang pengembara. Seorang pengembara yang akan melintasi padang pasir yang panas tetapi tidak menyediakan apa-apa bekal. Okey? Ataupun kita katakan padang pasir yang banyak bahayanya, maka dia pasti tidak akan sampai ke mana-mana. Ataupun kita katakan orang yang ingin mengharung lautan-lautan, mengharungi lautan, tapi dia tidak berfikir kecuali tentang kerana dengan tidak berfikir tentangnya. Maknanya orang yang nak belayar tapi tak bawa bekal apa-apa. Itulah ibaratnya kalau orang yang hanya mengingat mati pakai otak tapi di hatinya kosong. Orang apa yang Allah hendak mengingat mati dengan hati, artinya pemikirannya, hatinya, perasaannya sentiasa terkait. Nak cakap, mesti cakap yang benar sebab nanti tak jemput minta maaf. Kalau nak berhutang mesti bayar cepat-cepat takut mati sebelum hutang diselesaikan. Kalau berjanji nak tunai cepat-cepat kerana takut tak sempat nak tunai janji. Kalau nak bagi cepat-cepat kerana takut tak sempat bagi. Sebab itu kita kata tolong buat apa yang namanya hibah, tolong buat namanya wasiat, tolong buat namanya pembahagian harta semasa hidup kerana kita tak tahu bila akan mati. Bila akan mati. Bila kita mati tapi harta tidak dibagi-bagi dengan baik, maka anak akan pasti bergaduh dan kita akan sulit di bawah bumi. Okey? Oleh sebab itu kita kata kita hampir kalau begitulah cara kita mengingat, kalau kita nak mengembara dari padang pasir tapi tak kisah apa bekalnya, nak menyeberangi lintasan lautan luas tapi tidak menyediakan kapal dan perahunya, dan ataupun kita katakan ini bermakna kita menempah kesulitan yang lebih sulit. Kesulitan tu sebab dia kata mati itu, kita katakan tadi mati itu adalah satu musibah. Tetapi kalau kita tak ingatkan, kita tak bersedia, maka dia akan jadi musibah yang lebih besar. Musibah yang lebih besar. Okey? Cara yang paling berfaedah dalam hal ini adalah mengingat orang-orang supaya orang-orang sumbaya dengannya yang telah meninggal lebih dahulu. Apa caranya? Ya Allah, dulu kawan aku tapi kawan aku dah berangkat dah. Dulu dia tu jiran aku tapi jiran aku dah berangkat dah. Walaupun umurnya lebih muda dari aku. Walaupun dia lebih sihat dari aku. Walaupun dia lebih banyak duit dari aku. Ini contoh-contoh yang nak diangkat. Minta maaf banyak. Maka kekuatan yang nak diangkat ialah bila melihat orang-orang yang sebaya, yang seumur dengan Umi. Kalau Umi kata, kalau pelajar Umi je hampir 400 orang yang sudah berangkat. Student je, pelajar je. Baru 2 hari sudah seorang rakan sejawat baru saja berangkat. Okay? Bermakna kita mengikat, ya Allah, orang-orang yang seumur dengan aku, semua dah tak ada. Okay?
Maka kata-kata ia mengingati kematian dan bergelut. Mereka di bawah tanah. Kita melihat bila dia mati, apa yang terjadi di bawah tanah. Dia sedang bergelut dengan apa? Mengingati potret mereka ketika berada pada kedudukan dan kedudukan kemasyarakatan. Merenung bagaimana saat tanah menghapus potret mereka. Bagaimana bahagian-bahagian tubuh mereka remuk redam dalam kubur mereka. Bagaimana isteri-isteri mereka menjanda, anak-anak mereka menjadi yatim, harta mereka habis, masjid-masjid dan majlis-majlis mereka kosong dan pengaruh mereka terhenti. Kita tengoklah siapa pun yang besar, yang kecil. Kalau meninggal tak ada apa yang dibawa. Tak ada apa. Orang akan lupakan tak lama, paling lama sebulan. Ahli keluarga pun paling lama sebulan, yang sedihnya. Lepas tu ingat balik, tengok drama balik, tengok muzik balik, melancung balik. Bermakna yang meninggal tidak ada yang boleh dibawa kecuali apa yang diusahakannya. Apa yang diusahakannya. Besar mana? Okey, Nik Atun. Okey, terima kasih banyak. Okey, mengingati mati setiap hari kita takut nak buat dosa. Betul. Ni Atun kata apa? Takut nak buat dosa. Sebab itulah kita nak kena ingat dia setiap masa. Buat apa pun. Walaupun makan lah kita kata. Ada makan yang sedap. Jom makan. Tapi jangan makan sampai setengah mati. Takut sebab makan kita mati. Contoh. Maknanya kita boleh buat apa yang kita nak buat. Tapi buat mengikut peraturan yang diatur Allah. Yang diingin Allah, yang dibenarkan oleh Allah. Tak meniaga, tak salah, tapi jangan tipu orang. Jangan rasuah, jangan riba, contoh. Maka dia akan menjadi satu daripada pagar ataupun pelindung untuk kita merasa bahawa kita tak sempat nak buat jahat. Sebab itu untung dan nikmatnya kalau sentiasa mengingat kita akan mati. Tapi ramai orang tak nak ingat. Oh leceh, ingat mati tak jadi apa. Jangan main-main. Kalau kita mengendang balik mana mak kita, mana adik kita setengah tu. Kalau mak saya dulu dia kata pesan dekat kami ni orangnya sikit 3 orang je. Okey. Masa kakak saya mula sakit, kakak saya kena cancer, liver cancer. Apa mak saya kata, kalau boleh aku tak nak tengok koma pergi dulu. Okey. Mak kalau boleh, mak nak pergi dulu. Okey. Tapi bila terjadi apa yang dia tak nak, dia nak dia meninggal dulu. Anak-anaknya akan mengkapankannya. Tetapi bila kakak Umi meninggal, kakak Umi meninggal, dia rasa apa? Dia kata aku tak puas lagi hidup dengan anak aku ni. Aku kalau boleh nak aku pergi. Bukan mereka. Dari saat kakak Umi meninggal. Kalau dulu dia kata, sebelum kakak Umi meninggal, tak apalah aku duduk rumah dulu. Aku sayang lah, ada kebun lah, di itulah, di inilah. Ada itik ayam dan sebagainya. Jadi kebanyakannya nak duduk di kampung. Rasa bahagia duduk di kampung. Tetapi setelah, terima kasih banyak. Setelah kakak Mi meninggal di umur 47 tahun. Kalau kita sangat muda, kita kata, maka baru dia sedar bahawa dia duduk dengan, dia nak merasa hidup dengan anak itu pendek sangat. Sebab Umi 3 beradik. Seorang lelaki, 2 perempuan. Umi nombor 2, adik nombor 3. Kakak yang meninggal nombor 1. Maka kita kata, kita nak banyak, maknanya apa tindakan mak Umi akhirnya. Oleh kerana aku rasa tak puas sangat duduk dengan anak aku ni. Maka dari situ dia tidak lagi banyak-banyak memikirkan dia nak duduk seorang di kampung. Itu rezeki yang Umi dapat lah. Akhirnya dia membuat keputusan, aku tak nak lagi lah balik kampung. Kita balik sekali-sekala dah lah. Aku nak duduk dengan kamu, nak duduk dengan cucu-cucu. Itu satu nikmat. Sebab itu kita kata, Allahu Akbar, mati itu pasti. Yes, betul Wan Sapinah. Tapi kita tak berapa takut, tak berapa nak ingat. Bila sihat je, tak berapa nak ingat mati. Tapi bila sakit, baru mungkin teringat. Atau mungkin yang bila kita sakit, kita nak sihat-sihatnya. Kita jarang kata, ya Allah, ada kemungkinan sakit ini menyebabkan aku mati. Maka bertaubatlah ketika itu. Walaupun sakit gigi je. Contoh,
Maka kita kata satu daripada proses untuk kita membuat persediaan ialah bila mengingatkan balik kawan kita. Walaupun dia orang besar tak bawa apa-apa, isterinya ramai pun tak tertinggal juga, hartanya banyak pun tertinggal juga. Maka yang kita bawa adalah apa yang kita usahakan. Kalau kita banyak usahakan untuk bekal akhirat, bermakna kita balik dalam keadaan riang gembira. Jumpa Allah dengan senang hati dan lapang dada. Tetapi bila kita lebih banyak menyediakan bekal untuk dunia, yang akhirnya kita tinggalkan untuk orang-orang yang mendatang, maka sekali lagi kita balik tangan kosong. Sebab itu sekali lagi mari kita ingat mati pakai hati. Okey? Satu hari kita ambil contoh. Ibnu Muti memperhatikan rumahnya. Dia kagum akan keindahannya. Okey? Kemudian dia menangis seraya berkata, ini sahabat. Okay. Demi Allah, sekiranya bukan kerana kematian, okay, bukan kerana kematian, nescaya aku gembira keranamu. Okay, keranamu. Dan sekiranya bukan kerana tempat yang akan kita tuju nanti berupa kuburan yang sempit, nescaya dunia menjadi penghibur hati kita. Kemudian dia menangis tersedu-sedu sampai suara tangisannya kedengaran. Maknanya dia dah buat rumah cantik, dia menghargainya. Ya Allah, sayangnya rumah cantik aku ini. Kalaulah tak ada mati, alangkah bahagianya. Ya Allah, aku dah kumpul harta, alangkah bahagianya kalau tak ada mati. Okey? Maknanya dia dapat menikmati segala kemewahan, segala apa yang dikumpulkannya. Kerana itu yang dikumpul tu bekal dunianya. Tetapi apa oleh kerana ada kematian, itu yang dia menangis. Dia tengok rumah besar, ya Allah rumah tak ikut, rumah ni luas. Tapi aku esok duduknya dalam lubang yang paling sempit. Kalau rumah ni terang, rumah aku besok gelap. Rumah aku ni tak lapang dan luas, cantik dan sebagainya. Tapi rumah aku 5 kali 3 kaki, ya Allah. Akhirnya dia menangis sampai kedengaran suara tangisannya. Ini kekuatan-kekuatan. Al-Qurtubi berkata, para ulama berkata, kematian bukan hanya ketiadaan dan kefanaan saja. Bukan maknanya hilang segalanya, bukan kerana tinggal segalanya, namun merupakan terputusnya keikatan roh dengan badan. Mati itu bukan maknanya kita tinggalkan dunia ini, bukan saja kita tinggalkan harta kita. Tetapi roh bercerai dengan tubuh. Okay? Perpisahan dan keterhalangan antara keduanya berganti situasi dan perpindahan dari satu negeri ke negeri lainnya. Dia termasuk musibah terbesar. Demikian Allah menamainya sebagai musibah. Dalam firman Allah, surah Al-Ma'idah ayat 106, Allah mengerarkan lalu kamu ditimpa musibah kematian. Mengapa Allah menyebutkan musibah kematian itu sebagai musibah? Okay? Kerana dia merupakan satu masalah perceraian, bukan saja dengan harta, bukan saja dengan dengan dunia, tetapi perpisahan, perceraian di antara jasad dan roh. Jasadnya tinggal jadi jenazah, rohnya berangkat berjumpa Allah. Andainya roh itu roh orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi kalaulah kata roh orang itu orang yang maksiat, maka dia tercampak balik ke bawah. Duduk di ambang-ambang pintu neraka. Okey, maka kekuatannya maka kita kata tolong bangun balik kekuatan. Kita mati bukan saja tinggalkan harta, bukan tinggalkan kemewahan, bukan tinggalkan rumah besar, bukan tinggalkan dunia, tapi paling penting kita meninggalkan jasad dan roh terpisah. Bila jasad dan roh terpisah, jasad pergi kat mana, roh pergi kat mana. Jasad akan duduk dalam tanah, dalam liang lahat, dan roh akan diangkat keluar. Dan sampai masanya nanti, roh dibawa balik masuk ke jasad ketika nak berlakunya kiamat. Okey. Kematian adalah musibah dan bencana terbesar. Ini yang Allah dah kata. Namun para ulama kita mengatakan, dan lebih besar lagi dari hal itu adalah lalai darinya. Okay. Mati itu musibah besar.
Tetapi ada musibah yang lebih besar lagi apabila kita tidak mengingatinya, lalai dari mengingatinya. Itu musibah lebih besar dari musibah kematian. Okey? Dan kita juga berpaling dari mengingatinya. Tak banyak nak mengingat. Kita ingat kita nak hidup, kita nak panjang je umur. Okey? Kemudian kita pula sedikit merenunginya. Allah memikirkan, ya Allah, kalau aku mati macam mana agaknya dosanya begini dapat Allah terima kat taubat aku ni ya. Perjalanan aku macam mana, alam barzahnya lepas ke tidak, akhiratnya sampai ke tidak, mudah ke tidak, susah ke tidak, aku berapa lama ada di alam barzah. Ini yang nak direnungkan. Okey? Dan tidak melakukan amal untuknya. Maka kita renung balik ke Allah, aku nanti akan jadi begini, begini, begini dan begini. Sebab itu maklumat ataupun ilmu tentang syurga dan neraka itu mesti tergenggam dalam tangan kita. Kita nak tahu bahawa apa terjadi pada orang di neraka, kita nak tahu apa yang terjadi pada orang syurga. Kerana ini menjadi motivasi untuk kita terus meninggalkan neraka dan terus menuju untuk menyediakan bekal-bekal untuk ke syurga. Tapi kalau kita tak pernah ingat, kita tak pernah meninjau, walaupun ada kematian depan mata kita, selepas saja orang itu dikapan dan juga orang itu dikebumikan, kita lupa. Kita terlupa bahawa yang seterusnya adalah kita. Bagaimana keadaan dia dalam kubur, bagaimana apa yang dilaluinya dan sebagainya. Okey? Maka dalam kematian sendiri terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mahu mengambil pelajaran. Maknanya kejadian kematian itu sendiri. Okey, kalau kita tengok orang mati, kita jumpa orang mati, kita dengar berita orang mati, tengok berita dalam TV, dalam majalah di mana ada kematian. Itu sebenarnya adalah pengajaran-pengajaran bagi orang-orang yang mahu mengambil pelajaran. Matinya macam mana? Matinya aksiden. Matinya macam mana? Matinya tenggelam. Matinya macam mana? Matinya termakan racun. Matinya macam mana? Dirompak. Ataupun apa kita kata, diinaya dan sebagainya. Daripada kematian, jenis-jenis kematian itu, kita harus belajar untuk memperbaiki diri. Okey, Cik Nurhan, terima kasih banyak. Ida, ini kekuatan. Kemarin Umi menghadiri satu program. Tiba-tiba habis program, ada seorang jemaah dari masjid itu mengatakan ada orang kena tetak. Ada orang kena rompak dan ada orang kena tetak. Bayangkan, mati ditetak. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita nak membayangkan apalah dosanya, apalah sayangnya, apalah yang dia dah buat. Kerana mati ditetak, kalau dia memang beriman, maka kalau dia tak bersalah, kalau dia memang diserang, maka matinya mati syahid. Tapi kalau dia tidak beriman, mati katak lah. Ini kekuatan. Sebab itu setiap berita kematian yang kita jumpa harus membaca balik pada kita. Oh, dia mati lemas. Oh, dia mati macam-macam. Okay? Kerana setiap kejadian kematian itu harus membawa kepada kita rasa ingat aku mati esok macam mana. Kita tengok anak-anak orang yang meragam bila maknya mati, bila ayahnya mati. Anak-anak kita macam mana? Cucu-cucu kita macam mana? Kami pernah menghadiri satu perkebumian, okey. Anaknya besar-besar dan cucunya ramai. Anaknya ramai. Bila berkumpul tu dah macam kenuri di rumahnya. Okey. Petang itu juga, okey. Petang itu juga jenazah ayahnya dikuburkan, okey. Maknanya sampai ke rumah dah kira lepas asar, maka datanglah maghrib. Sebaik saja menunaikan solat maghrib, akhirnya kenduri besar makan durian. Bergelak ketawa. Ya Allah. Beli durian sebakul, berkumpul semua anak beranak yang arwah yang meninggal petang tadi. Dan tak ada seorang pun kira nak baca Fatihah ke, nak tahlil ke, nak apa ke. Ya Allah, bila Umi tengok kejadian itu, Ya Rabbi, ayahnya mari nampak warak. Tapi anak-anaknya tak kisah bahawa ayahnya berada di malam pertama dalam kubur. Bergelak ketawa seolah-olah tidak ada kematian. Jadi mula Umi solat maghrib di situ, akhirnya berangkat. Tak sampai hati nak tengok. Rasa sedih sangat. Ya Allah, Tuhanku, macam mana agaknya anak aku esok? Macam mana agaknya kalau aku mati, anaknya begini berpesta ke walaupun di malam pertama?
Ini kadang-kadang Allah, ini mungkin salah kita ke, salah anak ke, ilmu tak cukup ke, kerana anak itu tidak pernah diingatkan dengan kematian ke, kita tak tahu. Itu di antara sebahagian daripada situasi-situasi yang Umi jumpa. Okay, sama juga ada yang apa kita kata yang dekat-dekat rumah je malam itu, oleh kerana meninggalnya waktu petang, maka jenazahnya dikebumikan malam dan malam itu juga anak-anaknya bersembang, bergelak ketawa di luar, di beranda rumahnya. Ya Allah. Sedangkan itu malam pertama mak ayah atau maknya berada dalam barzah. Ini yang kita nak ingat pada anak-anak. Tolonglah mak bila disoal jawab. Kerana kita akan disoal jawab paling pendek 3 hari ataupun 7 hari. Jadi kalau yang 3 hari dan 7 hari itu selesai, bermakna di alam, kita kata di masyarnya nanti lebih mudah. Kalau di dalam 3 hari dan 7 hari itu kita dibelasah, kita dihukum oleh muka dan nangkir, bermakna di alam akhiratnya kita akan melalui jalan paling susah. Ini kata ulama. Oleh itu mereka sangat-sangat memerlukan pertolongan-pertolongan kita. Pertolongan-pertolongan yang boleh diberi oleh orang hidup ketika mak ayahnya sedang disoal jawab di alam barzah, dengan banyak membaca Quran dan mengirimkan kepadanya dan memberikan banyak sedekah atas nama arwah, supaya pahala sedekah itu nanti akan dapat cepat-cepat sampai dan membantu arwah dalam soal jawabnya dengan munkar nakir. Ini kata ulama. Okey. Oleh itu mari kita didik siapa saja dengar orang meninggal, tak kira dia siapa, jom kita hantar Fatihah. Jumpa orang dalam WhatsApp, jumpa dalam berita, ya Allah orang ni meninggal. Walaupun dah meninggal 2 hari, 3 hari. Tak salah kalau kita mengantarkan Fatihah untuk nama-nama itu. Sebab itu kita kata kekuatannya kalau ada berita kematian, tolong bagi nama penuh yang meninggal, supaya orang yang membaca WhatsApp itu atau membaca Facebook itu dapat menghantarkan Fatihah. Sebab itu kita kata kalau dengar bas terbalik, semua penumpangnya meninggal, kapal terbang terhempas, semua penumpangnya meninggal, maka jangan kita senang hati. Angkat tangan baca Fatihah, ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah pahala Fatihah kami kepada semua jenazah. Kita tak tahu dia Islam ke tak Islam. Ya Allah Tuhanku, sampaikanlah, mudahkanlah urusan pengurusan jenazahnya yang tenggelam baik, yang tercampak dalam gaung dan sebagainya. Kerana itu merupakan sebahagian daripada usaha supaya kita mati besok ramai yang mampu untuk menghantarkan sekeping Fatihah untuk kita. Mudah-mudahan pertolongan itu menjadi kemudahan-kemudahan untuk kita menjalani persoalan jawab berada di alam barzah. Okey. Okey, dengan waktu yang ada kita berhenti di sini dulu. Ya Allah, jadi ingat bahawa kita katakan lalu kamu ditimpakan musibah kematian. Kematian itu satu musibah. Kalau dia ingat, dia merupakan satu usaha untuk membantu. Tapi kalau kita tidak memikirkan, tidak berusaha, bermakna dia akan menjadi musibah yang lebih dahsyat dan lebih besar. Kemari sama-sama kita mengangkat diri, merasa bahawa setiap masa ada kematian, setiap tempat ada kematian, setiap umur ada kematian. Mudah-mudahan kita terus sentiasa mengawas diri untuk terjebak kepada perkara-perkara lara, perkara-perkara yang Allah tak redha, dan terjebak dalam dosa walaupun dosa kecil. Kerana dosa-dosa kecil itu bila dikumpul banyak-banyak, dia pasti akan menjadi besar juga. Itu yang Nabi pesan, dosa-dosa kecil itu ibarat kamu mengumpul ranting-ranting kecil. Ranting-ranting kecil itu kamu nak menghidupkan api. Maka maka ranting-ranting kecil itu ibarat dosa-dosa kecil. Tetapi apabila dosa kecil itu dikumpul, maka dia akan menjadi unggun api yang paling besar juga. Maka ini kita kata unggun api yang kita gunakan untuk orang yang berkelah ke, orang yang camping ke dan sebagainya. Ingat, bila kita menghidupkan api menggunakan kayu-kayu kecil, itu adalah dosa-dosa kecil yang kita kumpul, yang akhirnya walaupun dia kayu kecil tapi mampu menjadi api yang paling besar. Bermakna dosa kecil boleh berubah menjadi dosa-dosa besar juga. Oleh itu sekali lagi mari kita sama-sama bertaubat bulan ini. Terutamanya bulan ini kerana Allah akan menyediakan 2 hari lagi, 15 Syakban sebagai nisfu Syakban, untuk kita sama-sama mendapat ampunan-ampunan dari Allah.
InsyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini diterima Allah sebagai satu ibadah dan akhirnya kita dibimbing Allah untuk terus mengingati mati dan untuk menjaga diri tidak melakukan apa yang dilarang Allah sehingga kematian kita menjadi kematian yang kita kata yang mulia, husnul khatimah insya-Allah. Jadi sekian menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini diterima Allah sebagai ibadah dan menjadi pendinding pada api neraka dan melayakkan kita untuk meraih kematian yang namanya kematian husnul khatimah insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang turut serta. Ada yang salamnya dijawab, ada yang tak dijawab. Minta maaf banyak-banyak. Okay, mudah-mudahan kita diberi ruang dan kesempatan umur panjang dan sihat. Dan jangan lupa doakan umur panjang, doa kami sihat untuk kita terus bersama-sama berkongsi. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri daripada kematian, apa yang kita kata su'ul khatimah, kematian buruk. Amin amin ya rabbul alamin. Jumpa lagi insya-Allah.